Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Okay, Alhamdulillah, malam ni kita dapat lagi bersama dalam sesi sembang santai kita. Okay, dan Alhamdulillah, InsyaAllah setiap malam 9.30 sampai maybe dalam 9.50 dalam 15-20 minit. Kita akan bersama sebentar untuk berkongsi, menimba ilmu sedikit dan menimba pengalaman. Kerana saya yakin dalam masa 24 jam, apa yang kita perlu adalah spend sedikit masa untuk sesi ilmu. Sesi untuk recharge bateri kita. Kerana apa tuan-tuan? Dalam hidup ni, antara perkara yang paling bernilai, benda yang amat bernilai tapi di luar kawalan kita. Apa dia? Apa benda yang paling bernilai tapi di luar kawalan kita? Masa. Yes. Setiap orang ada 24 jam masa yang diperuntukkan. Setiap orang ada masa yang sama diperuntukkan. Tetapi, setiap orang akan ada result yang berbeza. Setiap orang akan menempuh timeline yang berbeza. Setiap orang akan mempunyai pengalaman dan juga penghasilan yang berbeza. Kenapa? Cuba tanya kenapa? Apa sebab dia? Cuba tulis kat bawah tu. Apa sebab-sebabnya agaknya? Kita diberi benda yang sama, setiap orang diberi masa, setiap orang beli 24 jam, tetapi kenapa setiap orang berbeza? Okay, so itu kita kena faham konsep dia. Apa sebabnya kita berbeza? Okay. Sebabnya adalah kerana setiap manusia ada dua tangan. Ada berapa? Dua tangan. So, bila kita ada tangan kiri dengan tangan kanan. So, dengan masa yang diperuntukkan pada kita, kita diberi sedikit kekuatan untuk memilih. Okay, untuk apa? Memilih. So, dengan masa yang kita ada, kalau kita tak gunakan dia setiap saat yang berlalu tu, kita akan melepasi masa tersebut. Bila masa tu dah berlalu, adakah kita mendapat sesuatu daripada masa tu? Kita kena faham. Saya sendiri pun telah hampir dekat 50 tahun hidup ni, insyaAllah. Dan dalam masa 50 tahun tu, banyak perkara-perkara yang berlaku dalam tempoh masa tersebut. That's why kita kena faham, setiap manusia diberi mata wang ataupun currency yang sama. Apa dia? Masa. Masa memang ada pada kita, tapi bukan anda kawalan kita. Kerana apa? Ada kita nak atau tidak kawal, dia akan berlalu. So therefore, saya selalu berpesan, bila kita ada masa, apa yang kita perlu gunakan? Bagaimana kita spend masa kita amat penting. Kerana apa? Bagaimana kita memilih, sama ada tangan kanan atau tangan kiri, memilih baik ataupun buruk, memilih sesuatu yang memberi manfaat ataupun tidak, memberi orang kata kesan ataupun memberi keadaan yang sia-sia, itu adalah pilihan kita. Kita diberi sedikit kekuatan untuk memilih tangan kanan atau tangan kiri. So that's why we have to understand. Anda yang ada pada saya pada malam ni telah berjaya, Alhamdulillah, tahniah, memilih untuk sejenak bersama untuk dapatkan sedikit ilmu, sedikit peringatan yang boleh menjadi bekalan anda selepas ini, sedikit pengalaman yang anda boleh gunakan supaya ianya dapat mengelakkan kesilapan dan kebodohan kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kebodohan terpaksa kita bayar dengan sesuatu yang mahal. Kekhilafan kita dan kesilapan kita kadang-kala terpaksa kita membayar dengan sesuatu yang mahal. Kerana apa? Kerana kegagalan kita untuk belajar, kegagalan kita untuk memahami sesuatu dari perspektif yang berbeza dalam perspektif pengetahuan. Itu kita kena faham. So that's why, apa yang membezakan setiap orang yang ada masa yang sama adalah pilihan yang dia buat. Okay, so that's why kita kena faham, salah satu pilihan yang kita kena buat adalah menentukan apa yang kita nak gunakan dengan masa tersebut. Ada masa yang maybe kita spend untuk orang yang kita sayang, okay? Ada masa kita peruntukkan juga maybe untuk mengingat Tuhan ataupun beribadah, betul? Ada juga masa kita peruntukkan untuk membuat sesuatu untuk diri kita. Ada juga. Dan ada juga yang sesuatu yang kita buat
kononnya untuk diri kita, tetapi ianya hanyalah sia-sia. Betul? Ada juga. So that's why. Dan kita kena faham, ada juga yang kita spend, ianya akan menambah nilai pada diri kita. Itu yang kita kena cari. Sesuatu yang kita spend masa kita, ianya akan menambah nilai pada diri kita. Itu kita kena faham. So that's why, apa antara perkara yang kita spend masa kita akan menambah nilai, ialah umpamanya kita sedetik belajar, sedetik buat networking contohnya. Betul? Apa lagi yang sedetik akan beri mana? Bersama orang yang kita sayang, contoh dia. Betul? Memberi nasihat orang lain, menyampaikan sesuatu ilmu kepada orang lain, memberi manfaat kepada ramai orang. Okay? So, itu adalah perkara-perkara yang bila kita spend akan memberi impact pada hidup kita. Akan memberi added value pada kita. Dan juga masa apa? Masa untuk kita practice. Itu pun sepenting juga. Kenapa? Practice memerlukan kesabaran. Tulis kat situ. Untuk mencapai sesuatu, kita perlukan kesabaran. Kita perlukan konsistensi. Apa dah? Konsistensi. Dan kita juga perlukan endurance. Tulis kat situ. Okay. Untuk kita menjadi seorang yang excellent, untuk kita pergi pada level yang seterusnya, untuk kita keluar daripada keselesaan untuk buat sesuatu yang lebih baik. Contoh dia. Kalau kita tak biasa cakap excellent, kita dah biasa cakap okay, good lah. Bila cakap excellent tu rasa macam kelat mulut ni. Faham tak? Nampak tak? Kita kena keluar daripada zone selesa. Dan bila kita nak keluar daripada zone selesa, kita kena ada kekuatan, kita kena ada keberanian. Betul? Dan kita kena apa? Kena sabar. Dan kita kena konsisten. Dan kita kena ada endurance untuk melakukannya. Okay? So, itu penting. So, that's why, kenapa dalam keadaan sekarang, dalam hidup, kadang-kadang kita turun naik. Kerana kita kena pastikan kita kena recharge bateri kita hari-hari. Betul? So, that's why, setiap malam pukul 9.30 kita akan recharge bersama-sama. Sekejap saja. Untuk saya kongsikan ilmu-ilmu yang anda boleh gunakan. Bukan saja untuk safety, untuk perjalanan hidup anda, hasil daripada pengalaman yang saya ada, bahan bacaan yang saya ada, dan maybe pengalaman daripada rakan-rakan dan guru-guru saya. Okay? That's why dipanggil apa? Shortcut to success. Tulis kat itu. Tulis. Apa dah? Yes, shortcut to success. Kadang-kadang you tak perlu lagi belaga dinding. You tak perlu lagi try and error. Anda tak perlu lagi, orang kata, mencari-cari apa benda tu. So that's why dalam berani, perkara pertama yang kita kena buat adalah berguru ataupun bermentor, ataupun orang kata ada seseorang yang beri kita panduan. Itu penting. Especially bila kita dalam kegelapan, kita dalam keadaan orang kata baru dalam bidang ni, ataupun masih mencari-cari apa kekurangan aku. Kenapa aku sering dipersalahkan? Kenapa asyik-asyik aku je kena? Kenapa bila sesuatu tak betul, aku tak boleh nak menjawab, tak boleh nak berkomunikasi, tak boleh nak menyampaikan dengan bagus. Sedangkan benda tu aku tahu, aku ada pengalaman. Kita akan stuck kat situ. So that's why, salah satu perkara yang saya highlight dalam 5 pillar saya adalah untuk jadi seorang yang excellent, safety practitioner yang excellent, dan juga human yang excellent, kita kena menguasai komunikasi. Amat penting menguasai komunikasi dan juga menguasai psikologi manusia. Kenapa? Kita deal dengan manusia. Kita bukan deal dengan kucing. Kita bukan deal dengan angsa atau itik. Apa maksudnya? Kita deal dengan manusia. So, bila dengan manusia, kita kena ada ilmu berkaitan dengan manusia. Okey, boleh? So, that's why, kenapa ada yang kata, Joel Crow, mana nak belajar benda ni? Kau tengoklah dekat atas tu, betul? Hujung bulan ni, kita ada sesi best punya. Dan Alhamdulillah, ramai dah, kepada mereka yang dah apa ni, daftar, Alhamdulillah. Dan kita ada surprise gift untuk anda semua. Okay, good. Dan yang belum lagi tu, tanam azam untuk pergi satu masa, untuk adjust dan perbetulkan komunikasi anda, perbetulkan ilmu tentang psikologi anda, supaya anda boleh bawa diri anda ke level yang seterusnya. Okay, boleh? Okay, good. So, siapa yang ada malam ni? Okay, siapa nak tahu yang seterusnya? Apa sebabnya orang tak ikut cakap kita? Apa sebabnya orang tak follow apa yang kita suruh? Dan apa sebabnya manusia kadang-kadang against kita? Bila membuat
sesuatu perkara ni. Kita kena faham. Okey, siapa nak tahu? Tulis satu. Saya nak. Tolong beritahu saya nak. Okey, good. Okey. Sebentar tu kita tengok siapa yang dah ada ni. Tulis siapa yang nak. Dan jangan lupa bayar yuran, love dengan share sikit kat situ. Alah, nak love pun kena kod. Okey, love sikit kat situ. Okey, good. Okey, kita ada Surashan. Hi everyone. Surashan, apa khabar Surashan? Stay excellent. Bagus. Okey. So kita ada juga siapa ni? Anis. Apa khabar Anis? Selamat malam Anis. Good night. Okey. Kita ada Jacqueline. Hi Jacqueline. Stay excellent always. Remember? Okey. Apa yang saya sampaikan tadi tolong tulis kat bawah tu. Nanti boleh buat ulang kaji dan boleh buat bekalan kawan-kawan kita yang lain, Jacqueline. Betul? Dan ingatkan kawan-kawan kita lain. Always remember, untuk kita berani, yang pertama kita kena ada berguru. Kita kena ada mentor. Kita kena ada cikgu. Kita kena ada orang yang memberi kita tunjuk ajar. Kalau tidak, kita belaga angin, belaga dinding, try and error. Lalang kau fras tengah jalan, lalang kau terkongkang tengah jalan. Faham tak? No, don't do that. Saya sendiri pun, I come to this level kerana saya ada guru. Saya ada mentor saya. Okay? So, itu memberi saya kekuatan dan memberi saya petunjuk bagaimana untuk jadi orang yang excellent. Okay? Mesti ada. Setiap orang yang excellent, setiap orang yang berjaya, mesti ada guru, mesti berguru dan bermentor. That's why, kalau orang tanya Cik Fakrul, apa yang saya nak buat? Saya baru je sebut setahun dalam safety. Saya je baru je habis belajar safety ni Cik Fakrul. Baru je habis ambil safety coordinator. Habisnya orang kata safety supervisor. Baru je SHO ni 3 tahun nak buat apa? Loss lah Cik Fakrul. Nombor 1 yang saya pesan, berguru. Apa dah? Yes, cari guru. Cari mentor anda. Siapa dia? Okay? Dan follow dia rapat. Ikut dia apa yang dia cakap. Tengok apa yang dia buat. Apa aktiviti yang dia lakukan. Apa yang dia ada. Apa kekuatan yang dia ada. Apa yang dia boleh share dengan anda. Faham tak? Itu penting. Itu adalah shortcut to success. Tulis kat bawah itu. Berguru adalah shortcut to success. On that part. Okay, good. So next. Okay, Jacqueline, bagus. Kita ada Satwan. Apa khabar Satwan? Stay excellent always. Okay, bagus. Jangan lupa lah korang ni, tolong share lah. Kedekut nak mampus. Okay, share sikit. Dan love sikit kat situ. Okay, good. Okay, hi Z. Apa khabar Z? Okay, kita ada Iskandar. Waalaikumsalam Iskandar. Apa khabar Iskandar? Sihat? Azrul. Apa khabar Azrul? Hai. Syed. Lama tak nampak Syed. Okay, good. Kita ada Donny. Hai, apa dia? Okay, bagus Jacqueline. Jacqueline. That's why, some of my words, some of kata-kata saya, kalau you tengok, you boleh ambil dan letak, simpan dalam you punya, orang kata, komputer tu. Atau post, type dalam PowerPoint, tampal dekat dinding untuk peringatan. Kita ni, kalau kita tak ingatkan diri kita, siapa lagi? Kita ni, kalau tak ada orang nak ingatkan diri kita, siapa lagi nak ingatkan? Betul? So, kita kena faham benda tu. So, that's why belajar komunikasi. Komunikasi ada 2. Besok kita belajar. Apa 2 komunikasi tu? Okay? Good. So kita ada Syarul. Apa khabar Syarul? Okay. Okay, Syarul. Waalaikumsalam Syarul. Siapa lagi kita ada? Iskandar. Apa khabar Iskandar? Okay, good. Anis. Alah, saya biasa-biasa je Anis. Okay, biasa-biasa je. Azizul. Waalaikumsalam. Azizul. Sihat. Excellent always. Encik Rosli kita. Amboi, lama tak jumpa kita. Okay, Encik Rosli kita. Encik Satwan. Okay, dan Andrew. Apa khabar Andrew? Excellent. Okay, good. So, let us share malam ni salah satu ilmu psikologi yang penting. Why people don't follow us in whatever instruction that we give. Kenapa kadang-kadang orang tak ikut apa yang kita cakap? This one, ini ilmu psikologi. You kena faham benda ni. Dan kenapa pentingnya safety belajar ilmu psikologi adalah kerana kita nak membuat sesuatu yang ada impact. Kita nak buat sesuatu yang ada kesan. Kita tak nak try and error. Akhirnya kita frust. Don't do that. That's why salah satu ilmu yang paling penting adalah ilmu psikologi. Kerana kita deal dengan manusia. Tulis kat situ. Antara ilmu yang paling penting dalam dalam career kita adalah ilmu psikologi. So that's why bila anda ada ilmu psikologi, anda tak mudah kecewa. Saya bagi contoh. Okay. Boleh ke saya, sebelum kita share, saya bagi contoh. Salah satu organisation yang saya kerja, bos saya, masa tu dia seorang COO, bos saya ni tuan-tuan, adalah Mas Saleh, daripada Australia. So, salah satu yang saya diuji bila dengan dia adalah 4 letter word. Apa dah? 4 letter word yang depan dia F tu. Faham tak?
Satu hari tuan-tuan, tak kurang daripada 12 kali 4 letter word tu ada. What the. So, bila benda tu berlaku pada kita, memanglah, kalau you bayangkan kalau hari-hari you kena maki. Apa perasaan kita? Bukan down lagi, flat. Faham tak? Flat, dan rasa kepala tu masuk dalam tanah pun ada. Faham tak? Yes. So therefore, bila kita dah down, macam saya pun bila saya dah down, saya cari guru, tanya guru, apa yang saya kena belajar? Oh, rupanya saya dapat tahu bahawa bila saya dapat bos yang macam ni, dia nak mengajar saya satu ilmu yang best. Kenapa? Lepas hampir 3 bulan, saya pun tercari-cari apa benda ni. Asyik hari-hari kena what the, betul? Okay. So, akhirnya saya cari dan saya jumpa. Apa dia? Di situ saya belajar satu ilmu yang paling best. Dia panggil apa? Psychology Defense System. Tulis kat situ. Apa dah? Psychology Defense System. Kenapa? Bila kita berhadapan dengan perkara yang negatif, dan kita ada ilmu dan kekuatan, dan kita boleh pelajari ia untuk menjadikan ia sesuatu kekuatan kita. Kita tulis kat situ. So, bila you ada bos yang memang kaki maki hamun ni, kalau you ada bos yang memang orang kata kerja nak memaki orang je ni, sebenarnya dia nak mengajar anda satu ilmu yang paling best yang saya sendiri belajar. Dia panggil apa? Psychology Defense System. Apa dia tulis kat situ? Psychology Defense System. Yes. So, Psychology Defense System adalah kebolehan anda untuk apa dia? Filter apa yang masuk dalam mind anda. Apa dia? Filter sesuatu yang masuk dalam mind anda. Okay. So, siapa nak tahu tentang Psychology Defense System? Besok saya share. Nak ya? Kita habiskan dulu malam ni sikit lagi ya. Besok saya akan share on Psychology Defense System. Boleh? Okay, good. Siapa yang nak tulis itu? Saya nak tahu Psychology Defense, PDS. Tulis itu. Saya nak tahu PDS, Psychology Defense System. Siapa nak tuliskan itu? Nanti saya akan share lah. Itu kalau saya nak share lah kan. Korang kan dah terror. Dah renew Green Book kan 3 kali. Faham saya? Kan dah pergi SHO punya kelas dekat Nanyosh, betul? 23 hari, 24 hari mesti dah terror, betul? Tak payahlah belajar, betul? Kan hari-hari kerja safety ni makin terror, betul? Alah, gurau pun tak boleh. Okay, good. So, itu topik kita yang seterusnya. Siapa nak kita share nanti. Psychology Defense. So, kalau kau kena maki hamun pun, kau tahu macam mana nak defense kepala otak tu. Betul? Jadi malam-malam tu boleh tidur dengan lena sikit. Ini tak, lepas kena maki, lepas kena marah, tension, malam tak boleh tidur, rasa nak campak surat je. Betul? Okay, good. Okay, itu nanti saya akan share on besok bestnya. Kita on Psychology Defense System. Okay, good. So malam ni kita nak share sedikit why people don't follow what we say. Why people don't do what being told. Kenapa manusia tak nak ikut cakap dan tak nak buat apa yang kita suruh. So that's why ini kita kena faham. Saya berkongsi dengan anda ni tuan-tuan adalah ilmu yang saya ada, yang saya sendiri orang kata amalkan, yang saya sendiri belajar, betul? Dan akhirnya saya gunakan benda tu. Dan benda ni alhamdulillah sebenarnya bermanfaat. So that's why anda perlu ada guru untuk dapatkan ilmu tu dengan cepat. Bukan kau kena belaga dinding, kena sesuatu yang mahal dengan kos kebodohan tu dan baru baru nak sedar. No, tak perlu. Kita kena belajar secepat, belajar dengan pantas. Boleh? Okay, good. Seterusnya, siapa yang nak tahu yang lepas-lepas tu, kau tengoklah video yang lepas tu. Saya dah share berapa banyak. Yalah, you kena faham benda-benda daripada pengalajaran saya, daripada buku yang saya baca, betul? I have read a lot of books. That's why anda tak perlu baca macam saya 2 biji, 3 biji buku satu hari. Satu hari pula, 1 bulan. Kadang-kadang 1 biji, 2 biji buku sebulan saya baca, dan kadang lebih. Kerana apa? I love to read. Dan daripada bacaan saya share dengan anda. Dan kadang-kadang perlu saya gunakan. That's why kita ada pelbagai taktik dan teknik. Kira itu. Pelbagai taktik dan teknik. Begitu itu. Sebagai safety practitioner, you kena ada mempelbagaikan teknik dan taktik. Okay, the tactical tu kena ada berbeza. Jangan sama je. Bosan kalau sama ni. Faham tak? Itu dia itu. Kalau sama membosankan. Okay, good. So, let us share. Maybe malam ni malam terakhir lah kot. Kita share tentang benda ni. Besok
Ada yang nak belajar psikologi defense system tu, besok lah kita share, betul? Okay, good. Malam ni, apa yang menyebabkan orang tak follow cakap kita? Apa yang menyebabkan orang tak ikut apa yang kita suruh? Why people don't do what being told? Okay, good. Yang seterusnya, yang terakhir, yang keenam saya rasa yang saya dah share. Okay, semalam kita talk regarding on organisation roadblock, betul? Dapat semalam, betul? Apa dia roadblock dalam organisation? Yang keenam atau yang seterusnya, ialah berkaitan orang akan go against dan tak follow apa yang dikata sekiranya ia ada ethical roadblock. Tulis kat situ. Yang ketujuh apa dah? Ethical roadblock. So, bila manusia ni berhadapan dengan ethical roadblock, dia akan stop untuk respon. Bila benda itu go against dia punya self-ethics, dia akan ignore. Dan yang paling best sekali, dia akan sabotage. Okay. Sabotage kat sini bukan dia sabotage you saja. Kemungkinan dia akan sabotage diri dia. So that's why kita kena faham, bila kita menyampaikan sesuatu arahan, bila kita menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang lain, ianya mestilah tidak berlawanan dengan etikal seseorang itu. Saya bagi contoh. Contoh yang paling senang. Okay. Bila sesuatu itu kita salah, dan kita nak berkata ianya benar dan menerima satu kesalahan itu, ia amat sukar. Ia macam satu paksaan untuk kita terima. Susahnya nak menerima benda ni. Okay, nampak tak? So, itu adalah sesuatu yang ethical roadblock, yang against naluri manusia. Kerana apa? Manusia ni, tuan-tuan, kalau dia adalah manusia yang normal, dia mesti ada value. Apa value dia? Dia nak sesuatu yang bersih, betul? Contohnya, siapa nak kotor? You nak kotor tempat yang kotor. You nak tempat meja you ada najis. You nak kereta you bau busuk. Nampak tak? Bila sesuatu tu kotor, ialah against the ethical di mana kita nak bersih, betul? On that part. So, bersih ni pula, kotor ni bukan saja kotor daripada segi pakaian. Bukan kotor saja daripada kenderaan. Kotor daripada diri, hati dan kata-kata. Mulut ni pun kadang kotor, macam tai. Sorry, terlajak. Okay, good. So, bila sesuatu tu against ethical, contohnya, kita suruh, seseorang tu disuruh berkata tidak benar. Disuruh mungkinan bohong. Disuruh untuk tidak jujur, contohnya. Okay? Membuat sesuatu yang dia rasa benda ni, tak betul lah. Okay, dan contoh dia paling mudah apa? Kalau kata sesuatu tu berlawanan dengan agama atau religion atau kepercayaan kita. Faham saya? So, at the end of the day, dia tidak akan support. Dia tak akan buat. So, therefore, kita kena faham dalam safety, kita kena pastikan kita sampaikan maklumat itu dengan jelas. Dan kita kena bagi tahu naluri dan etikal sebenar dalam safety. Kerana apa? Safety adalah sesuatu yang akan support the value. Safety adalah sesuatu yang semua orang nak. Safety dan health adalah sesuatu yang touch everybody. Dan kalau dalam kita panggil organisation punya pillar, safety and health dipanggil keystone of organisation. Tulis kat situ. Apa dah? Safety and health is a keystone of organisation performance. Tulis kat situ. Apa dah? Yes. Apa dah? Safety and health is a keystone of organisation performance. Kerana apa? Contoh dia, siapa yang kat sini nak sihat? Semua orang. Kalau you suruh tanya, siapa nak sihat? Semua angkat tangan nak sihat. Betul? Siapa nak selamat? Semua orang nak selamat. So, bila semua orang nak, bermakna ianya penting. Cuma, ini keyword juga ni. Cuma isu dia, bagaimana anda nak komunikasikan dia supaya orang nampak kepentingan itu. Itu kita punya kekuatan. Kenapa? Sesuatu itu tidak nampak penting kalau anda sendiri gagal untuk menyampaikan kepentingan itu. Sesuatu itu akan gagal untuk orang nampak keperluan dia kalau anda sendiri gagal untuk menampakkan kepentingan benda tu.
Dan nampak ni bukan dengan mata kadang-kadang kita ingat nampak dengan mata je. No, nampak kadang-kadang dengan mata hati. They can feel. Kenapa? Manusia ada 5 pilar. Berapa pilar? 5 pilar. Berapa pilar manusia? 5 pilar. Tengok benda tu. Manusia ada 5 pilar yang kita kena jaga. Manusia ada 5 pilar yang kita kena touch bila kita sampaikan sesuatu komunikasi dengan impact. Okay, clear? So therefore, kita kena faham salah satu sebab kenapa orang tak follow apa yang kita sampaikan, apa yang safety arahkan, kadang-kadang ianya adalah bertentangan dengan ethics ataupun is against the ethical roadblock. So therefore, we have to understand dengan adanya ignorance tersebut, kita kena break that particular roadblock. Faham saya? Kerana apa? Bila ada roadblock, di situ adanya leadership problem. Benar tulis kat situ? Leadership issues. Okay? Kerana apa? Bila orang nak bergerak, tak boleh ada roadblock, tak boleh sini, tak boleh sana, sini stuck, sana stuck, sini stuck. Then, we know that there is a leadership problem on that particular part. And leadership is one of the very fundamental in any organisation. Bila kita ada 2 atau lebih orang, perlu adanya leadership. Perlu adanya kepimpinan. So, kalau kepimpinan itu sendiri yang mahu dan memilih untuk gagal, then yang lain terpaksa ikut. So, that's why we have to know the leadership. Sebagai safety practitioner, you must learn how to lead others. Okay, boleh? Okay, bagus. Nampak? Banyak kau belajar ni Okay, bagus. So, besok kita akan cover sedikit on the psychology defense system. Itu kalau kau nak lah. Kalau tak nak, besok kita sembang benda lain lah. Okay? Dan satu lagi, kalau you ada masalah ke, you ada cabaran ke dalam tempat kerja, you boleh share dekat bawah situ. Tanya soalan yang saya boleh bantu. Tanya yang soalan yang power-power lah yang saya boleh bantu untuk kita share. Supaya ianya boleh beri manfaat. Ingat, memanglah sini saya disimbang santai. Saya akan sampaikan, tapi anda boleh tanya dekat bawah tu. Betul? Anda dapat. Okey, boleh? Okey, good. So, insyaAllah saya doakan kesihatan anda, kesihatan keluarga anda, supaya anda, keluarga anda dan orang yang anda sayang, dan juga rakan-rakan sekerja anda, majikan anda, jauh daripada COVID-19. Okey. So, nak ambil vaksin, kita nak vaksin, kau fikir sendiri. Okay. So, stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay? So, see you tomorrow night. Okay, bye. Okay, bye.